الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وقوة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita masih lagi pada bahagian nasib. Masih lagi pada sirik bersama Allah Subhanahu wa taala dan juga muraqabah. Ada penambahan daripada apa yang telah saya sampaikan sebelum ini berkaitan dengan beberapa hubungan sirik dengan beberapa perkara. Dan sebagian ulama menyatakan bahawasanya ia mempunyai beberapa bahagian. Antaranya, saya ulang kembali, yang pertama adalah sirik pada lisan, itulah pada lidah yang berbicara, yakni pada perkataannya, termasuk daripada wa'adu atau yamin, iaitu daripada sudut janjinya. Yang kedua adalah sirik di sudut maqasid. Innamal a'malu bimaqasidiha, itulah qasadnya, niat, tujuannya atau kehendaknya tidak lain melainkan dia belum bawa niat itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kena membawa pada jiwanya, pada hakikat diri dia, pada ubudiyahnya, lalu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sirik di sudut tekad. Tidak lain tekadnya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan merintil, bermunajat agar amalnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sirik terhadap pujian-pujian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beriman terhadap takdir sama ada baik ataupun buruk, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan sifat redha, seperti mana Allah Subhanahu wa taala apabila dia memuji kita juga dia memuji dengan sifat redha. Dia tidak memuji kita dengan sifat murkanya. Disebabkan ujian itu manusia diberi keampunan oleh Allah, dan ujian itu diberi pahala sabarnya dan mempertingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah sirik pada amal, iaitulah dia mengerjakan segala daripada amal, sama ada zahir ataupun batin, itu sejalan. Maknanya amal zahir itu sejalan dengan amal batinnya, dan amal batinnya juga sejalan dengan amal zahirnya. Seperti mana contoh ibadah yang terbesar setiap hari kita melakukannya, melaksanakannya adalah ibadah salat. Aqimu salat al-dzikri, tujuan kita mendirikan salat adalah untuk mempertemas, memantapkan, memperelokkan hubungan kita dengan zikrullah. Dirikan solat itu ingat, itu zikrullah. Lalu di sinilah pembelajarannya adalah kita memfokuskan pemikiran kita, hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh kalau kita ambil soalan, kita belajar dan ambil periksa yang matematik,
kita tidak mahu ingatnya nota sejarah. Tak kala mana kita berurusan dengan perniagaan, maka ketika itu kita tidak masukkan dengan urusan seperti mana kita beriadah. Jadi begitu juga apabila kita solat, maka urusan selain daripada solat maka berhenti. Yang mahu adalah tasbih, takbir, zikrullah. Seperti mana kata Rasulullah SAW, solat itu zikrullah, solat itu tasbih, solat itu istighfar, solat itu munajat, solat itu adanya khudu' wal tawadhu', yakni kita mempersembahkan rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu zahir batinnya perlu sejalan. Yang keenam iaitulah sidik dalam mewujudkan manzilah, maqamat, seperti mana di surah Tasawuf yang telah kita pelajari sebelum ini. Sifat khauf, sifat takut, ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sentiasa agung ke Allah Subhanahu wa taala dengan sifat zuhud, redha, tawakal, mahabbah. Itu semua perlu berada, dan dia juga dikaitkan dengan sifat sidik, dan menunjukkan pada maqam-maqam kerohanian, seperti mana contohnya telah saya berikan tadi. Sebagian lagi ulama menyatakan bahawasanya berkaitan dengan sifat sidik ini, dia berada pada 3 tempat. Yang pertama, sidiknya pada hukum hakam dalam Islam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mendirikan solat 5 kali sehari semalam, berpuasa Ramadan, hajinya, umrahnya, ibadah zakatnya. Maka sidik maksudnya benar cara kita melaksanakannya. Seperti mana kita solat zuhur pada waktunya, kita solat asar pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang beriman, dia akan solat pada waktunya. Kitaban mawquta, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Kata bahasa disebutkan hukum itu kena balik pada dalilnya, pada hujahnya. Itu pada sidik pada hukum, kata ulama-ulama. Dan sidik pada hukum ini perlu dibina, diwujudkan pada lisan dia tidak, pada hatinya, dan juga amal, iaitu pada perbuatannya. Kemudian pula sidik pada lisan, pada lidahnya, itulah mengatakan sesuatu kembali balik dengan apa yang telah dikatakan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, ini firman Allah. Maka lidahnya juga jangan bertentangan daripada apa yang telah difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidik pada hati, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, perlu membina kesungguhan, mujahadah, tekad yang kuat dalam jiwanya, dalam hatinya. Kemudian pula sidik pada amal, pada perbuatan, iaitu ketika mana dia melaksanakan amal perbuatannya itu, hendaklah dilakukan dengan penuh mahabbah, rasa kecintaan, perlu dilaksanakan dengan kesungguhan, semangat, dan ini tidak lain melainkan untuk membina kejujurannya dan menghubungkan dengan sifat ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sidik dari sudut hal ihwal iman, apa yang telah diajar oleh baginda Rasulullah kepada kita tentang iman, maka kita tidak boleh menambahnya, kita tidak boleh menguranginya. Sebagaimana pernah saya menyentuh tentang hal ihwal keimanan, mesti tasdik fil qalbi, benarkannya sampai ke dalam hati. Dan itu hukum keimanan. Dia tidak boleh benar pada lidah semata-mata. Aku beriman kepada malaikat, aku beriman kepada Quran, tapi tasdik fil qalbi, yakni dia membenarkan juga di dalam hati. Hanya saja di dalam dunia ini bukan semua perkara kita mesti tasdik fil qalbi. Takdir yang berlaku tasdik fil qalbi. Hujan yang turun, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang kemarau, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman, beriman pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana hujan, di sana sini kemarau. Di sana siang,
di sini malah. Maka tasdik pada akidah, iaitulah tasdik membenarkan ahwal keimanan pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul. Ini dikaitkan dengan setitik di sudut keimanan. Jangan dikurangi, jangan ditambah tambah lagi. Seperti mana yang telah juga saya berikan contoh al-ihwal duniawi, itu tidak perlu tasdik fi qalbi. Malaysia menang ke sekarang ataupun dia kalah. Jadi kawan pun kata menang 1-0. Ya, kita menerima, cuma kita tidak perlu tasdik fi qalbi. Tasdik fi qalbi hanya di sudut iman. Selain daripada al-ihwal iman, maka tidak perlu tasdik fi qalbi. Kerana apa? Sebab main bola menang berkalah tidak termasuk dari sudut rukun dan juga syu'abul iman. Betul ke mak 1-0? Kau orang beriman ke? Beriman. Kau kena beriman dan bahawa Malaysia menang 1-0. Wah, beriman menangnya Malaysia. Itu tidak termasuk di sudut tasdik fi qalbi. Jadi itu juga sedih di sudut iman. Sehingga kata ulama, buahnya hasilnya bila betul pada tasdik yang telah saya sebutkan tadi, maka dia akan mendapat pujian daripada Allah. Dan pujian itu juga sampai daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh Rasulullah juga memuji sebagian sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah bagi orang yang menuntut ilmu. Pada Rasulullah memuji orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati fulan bin fulan kerana bacaannya mengingatkan daripada apa yang telah kuhafal. Apa maksud di sini? Itu pujian Rasulullah yang memuji orang yang baca Quran pada waktu malam tersebut. Jadi ini kesan orang baca Quran betul tasdik, maka mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga makhluknya. Tasdik apabila diperhalusi lagi di sudut kesufian, kata ulama-ulama, tasdik itu dia mesti selaras sama perjalanannya, seperti mana sama ada nampak ataupun tidak, tauhidnya ataupun batinnya sentak jalan. Maka kerana untuk membezakan, seperti mana ahli kitab, dia ada tasdik, dia ada sidik, dia ada iman. Cuma imannya sekadar di lidah, seperti mana orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Nabi kata, wahai kamu orang yang beriman di lidah tapi tidak beriman pada hati. Ahli kitab pun Rasulullah mengatakan demikian, wahai kamu orang yang pernah dilaknat Allah. Dan Allah melaknat kaum Bani Israel daripada lisan Daud, Sulaim dan juga Isa ibn Maryam. Allah pernah mengutus Nabi Daud, kamu laknat mereka. Allah pernah mengutus Nabi Isa, laknat Bani Israel. Sehingga di antara mereka ada yang jadi kera, ada yang jadi babi, kata laknat. Apa maksudnya di sini? Disebabkan tasdik mereka sekadar pada lidah, tidak pada perbuatan, tidak juga dan tak sejalan dalam hatinya. Oleh kerana itulah di sudut tasawuf sama ada yang tersembunyi ataupun tidak, alaniyah wa sirri wa alaniyah, sirri wa alaniyah, tersembunyi ataupun secara terang-terangan, hati, lidahnya, jiwanya, perbuatannya itu selaras seperti kata. Juga seperti mana dikatakan, seorang hamba apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendustakan perbuatan dan amalnya. Kalau sekiranya dia tidak khusyuk, dia membenarkan solat itu tidak khusyuk. Kalau sekiranya dia tidak memahami, dia membenarkan apa yang aku baca, aku tidak memahami. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu sahaja ya Allah kami sembah. Lalu dia perlu jujur, sidik, natawakkalu, hanya kepada kamu, padamu sahaja kami bertawakal.
Nakhafu, hanya kepada-Mu saja ya Allah kami takut. Nuwahhidu, hanya kepada-Mu saja ya Allah kami mengisahkan, mentauhidkan. Iyyaka na'budu, itu maksudnya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu juga lah ya Allah kami meminta pertolongan. Dia mesti jujur. So waktu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perlu jujur. Jangan sampai solat ini tidak khusyuk, tapi dia rasa dia telah khusyuk. Jadi dia berlainan, dia berlawanan. Dan oleh kerana itulah kata ulama bahawasanya seseorang itu tidak mendustakan dengan perbuatannya, dan sebaliknya perbuatan itu tidak mendustakan ahwal keadaannya. Itu maknanya membenarkan, maka itu sebahagian pada sifat sidik tadi. Sebahagian lagi kata ulama-ulama kita maqamat, kedudukan sidik itu, kedudukan sidik itu tidak lain iaitulah membangkitkan semangat pada jiwa, sehingga jiwa itu dihubungkan dengan hati, sehingga hati menjadi kuat kerananya. Semangat tadi menguatkan akan hatinya, sehingga tekadnya itu dibulatkan. Mana bulatan pada tekad, mana benar-benar sungguh-sungguh dia beramal untuk Allah, ikhlas dia benar untuk Allah, dan jiwanya, hatinya lagi dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah berjaya membebaskan dirinya daripada segala pada sifat-sifat yang tercela ataupun sifat-sifat yang mazmumah. Sebagai lagi kata ulama kita tentang maqam sidik, kedudukan sidik, iaitulah seperti mana disebutkan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala yang berada di tangan hamba-hamba itu. Itu satu kiasan kata ulama-ulama. Masuk pedang di sini dikaitkan juga dengan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Khalid Al-Walid disebut sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan pedang ini membawa manusia kembali kepada Allah, bukannya yang mancung, yang leher-leher manusia. Walaupun berkurang dalam Islam, tapi bukannya semata-mata membunuh mereka, tapi dengan pedang juga Islam ditegakkan kepada Rasulullah. Agama lain memandang kita ni ekstrim, kerana angkat pedang untuk membina agama, tanpa mereka sedar bahawasanya mereka terlebih dahulu telah membinanya, menguasai empire ini, empire itu dengan peperangan pedang juga. Lalu bila kita angkat pedang, kita ni dah pengganas. Muhammad membawa pengganas-pengganas, sedangkan kita dalam Islam hanya bermula perang setelah Rasulullah 13 tahun diutus menjadi Nabi Rasul. Jadi Islam yang pertama, dakwah yang pertama, dakwah yang kedua di Mekah, Nabi SAW tak pernah guna pedang, walaupun tradisi orang memang ada pedang. Bahkan diriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW sewaktu berdakwah di Mekah, Nabi tidak pernah membawa pedang seperti mana tradisi orang-orang di Mekah ada pedang. Tidak pedang. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah bawa pedang ke sana kemari. Yang dibawa Nabi tongkat saja. Lalu di manakah pedang Rasul? Sehingga para sahabat musuh-musuh melihat pedang Nabi dalam medan peperangan saja. Dalam medan peperangan. Bahkan di sahabat Rasulullah SAW tak memiliki pedang untuk berperang bagi-bagi, sebab dia ada kekuatan. Pedang Nabi sangat-sangat berat, tak boleh diangkat dengan dua orang, Sayyidina Yahya dan Sayyidina Ali, dua orang ini. Sangat berat. Kenapa kata berat? Boleh angkat, lepas tu nak memancung ke, nak melawan, tak lawan. Pedang Rasulullah SAW. Dikatakan pedang Rasulullah berat tak beratnya kalau diletak dekat bahu sini, ya, pedang akan jatuh membelah di badan orang. Nabi tak pernah buat,
Nabi tak pernah pancung orang, Nabi tak pernah pun sampai nak buat begitu, tak pernah Nabi. Rasulullah pun panggil. Orang lain Nabi tak panggil sebab orang lain, orang tu tak ada kekuatan. Nabi tengok pandangan mukjizat. Sebenarnya Nabi bagi dia. Ali pun kuat sebab pedang dia 2 mata. Pedang tu antara pedang yang berat kalau pedang 2 mata. Melengkung tu ada 2 ujung. Orang bagi pedang 2 mata. Rasulullah panggil dia, ya kamu ambil pedang tu, pergi jihad. Ya Rasul, kalau begitu kau tidak memiliki pedang. Tidak, maka Allah memelihara aku. Dia guna. Dia cerita kepada ibu saya, kalau sahabat ni guna dengan pedang Rasulullah bukan memenggal kepala musuh, membelah 2 badan musuh. Pedang samurai pun tak boleh buat begitu. Betul saja. Tak benar-benar cakap betul saudara. Mana nak ada kat sini pedang samurai? Betul tak? Pedang samurai itu bukan macam pedang zaman Rasulullah. Dia cucuk-cucuk dari pedang tu. Dia tak memotong bulu boleh tak? Pedang Rasulullah, pedang yang para sahabat memang memotong, memancung kepala. Cuba bayangkan satu pedang yang boleh memancung kepala manusia. Kita rasa parang sembelih lembu pun tak boleh. Jadi kalau kita fikir secara logik, pedang tu mesti dengan saiz dia, dengan ketajamannya, berat dia. Kalau pedang tu besar pun, kalau dia bersifat ringan, tak boleh sampai nak memancung, melukakan tu. Dia nak memotong kepala orang ni, ada berat pedang tu. Itu contohlah. Itu disebut sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang siddiq tadi dalam ibadahnya, umpama dia membawa pedang tadi. Pedang itu untuk siapa? Pedang itu adalah untuk diri dia, sebagai satu simbolik dan kiasan dalam menegakkan kalimatullah. Kalimatullah al-uliya, kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga orang yang memakai pedang tidak lain melainkan adalah untuk mempertahankan diri dia. Jadi orang yang siddiq itu, orang yang siddiq, seorang orang yang mendidik jiwa dia agar benar-benar dia menjadi orang yang lurus, jujur pada ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian lagi kata ulama-ulama, maqam ataupun kedudukan siddiq ini tidak lain melainkan seseorang itu benar-benar telah bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal-amal salihnya. Itu ta'arif kata ulama-ulama kita. Di kalangan tasawuf juga. Maknanya bersungguh-sungguh dengan jujur untuk kembali kepada Allah, dan itu termasuk maqam siddiq. Ia memulai dengan sifat sedarnya, dengan taubatnya, dengan inabahnya, dengan mahabbahnya, dengan raja'nya, dengan khaufnya, dengan tawadhu'nya, dengan ubudiyahnya, dengan amal ghaib batinnya, dan secara tulus benar-benar mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga termasuk orang yang telah mempunyai sifat siddiq ataupun sifat disebutkan sifat sidqun. As-siddiq ataupun sidqun, seperti mana Khalifatul Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan namanya As-Siddiq tapi panggilan untuk dia, kerana dia membenarkan Islam, membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dan siddiqnya lurus benar, tidak ada keraguan.
Ada di antara sahabat walaupun Rasulullah berbicara sesuatu, dia masih bertanya dengan apa yang dibicarakan oleh Rasul. Kita bagi contoh apa yang dibicarakan Rasul, baginya 90% aku terima, 10% aku masih fikir lagi. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak demikian. Siddiq yang dimaksudkan 100% dan tidak keraguan lagi. Kenapa saya sebut demikian? Sebab ada tafsiran dalam surah Al-Baqarah, ada juga tafsiran dalam surah At-Taubah, ada tafsiran dalam surah Al-Ahzab. Itu semua cerita ada kaitan dengan perang dalam Islam. Sebab Rasulullah SAW menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pertolongan daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala asalkan kamu jihad. Lalu sedang berperang, mereka melihat seorang demi seorang di antara tentera Islam gugur dibunuh musuh. Rasulullah SAW tetap menyatakan sabar, teruskan berjuang. Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kamu. Sebahagian sahabat Rasulullah adalah seragu. Benar dengan apa yang disebut Nabi, seorang demi seorang gugur sebagai syuhada lah. Tapi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah belum datang lagi. Sehinggalah mereka mengatakan, mata Nasrullah, ya Rasulullah, mata Nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah sentiasa hampir. Dengan syarat in tasbiru, sekiranya kamu sabar. Apa maksud di sini? Para sahabat berjuang dalam keadaan rasa takut, rasa gusar, macam-macam rasa. Menunggu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunggu di sini tidak ada sifat sabar. Dia mahu segera, tak mau tangguh lagi. Ya Allah, bantu kami tak mau lagi tangguh-tangguh pertolongan daripada-Mu. Sahabat Rasulullah memiliki sifat demikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat sabar. Nabi sampaikan, Allah perintah kamu sabar. Sehingga para sahabat membina kesabaran, turun di mereka. Lalu Allah sebut dalam Quran, sekiranya kamu sabar seorang, kamu dapat menewaskan 10 musuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat Rasulullah membina kesabaran tadi. Lalu apa maksud pertolongan daripada Allah? Kekuatan. Sehingga seorang sahabat Nabi dapat menewaskan 10 orang musuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat lagi, sekiranya kamu tambah sabar lagi, seorang dapat menempaskan 20 orang. Dia berlaku dalam peperangan Badar, 13 orang sahabat, semua sahabat, orang ada yang syahid. Oleh kerana itulah kita 313 dapat menewaskan lebih 1000 musyrikin. Lari mereka. Yang mati jauh lebih banyak mereka berbanding kita. Lalu maksudnya di sini jumlah mereka 3 kali ganda lebih daripada jumlah kita. Tapi jawapannya pertolongan Allah dengan kesabaran kaum mukminin, maka Allah Subhanahu Wa Taala membantu mereka. Dan ini salah satu maksudnya contoh. Dia benar pada kesabaran. Kesabaran mesti ada kejujuran agar mereka itu yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memaksa-maksa Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera membantunya. Itulah maqam Siddiq di sudut kalau sekiranya dikaitkan dengan sifat sabar. Dan sifat siddiq ini perlu ada pada setiap orang mukmin. Setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia menjadi pendorong dan juga penggerak kepada amal, pendorong dan juga penggerak kepada amal, lebih-lebih lagi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksud menuju di sini tidak lain melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siddiq ini juga tidak lain dengan ketulusan yang mendidik jiwa raga dia agar dapat mengembalikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pada sifat manusia, sifat bahagia, sifat ketenangan, sifat kejayaan. Lalu bagaimana dia mahu memperolehinya? Siddiq. Itu kaedah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menetapkan kejayaan, kebahagiaan, ketenangan, kesumpahan dengannya. Tapi manusia tidak memperolehinya kerana telah hilangnya sifat siddiq tadi. Tapi apabila dia mengembalikan, mewujudkan kembali sifat siddiqnya, maka dia akan mendapat kebahagiaan, ketenangan, kejayaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah pada zaman Nabi, Allah mengharapkan orang munafik ikut serta jihad fi sabilillah. Haram. Itu dalam surah At-Taubah. Allah turun ayat, ya Muhammad, kamu jangan suruh, jangan ajak orang munafik itu ikut serta perang dengan kamu, kerana mereka bukan nak perang, mereka nak mengkucarkan cerita keadaan dan musnahkan kamu. Mengapa agaknya? Sebab sifat orang munafik tidak ada siddiq, dia tak jujur, dia tidak ikhlas. Dia bukan untuk Allah, dia untuk duniawi. Dia duduk jauh-jauh, duduk seperti mana ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, duduk jauh-jauh. Dia tengok tentera Islam semakin mara, tentera musuh semakin berjauhan, lari. Lalu mereka meninggalkan baju besi mereka. Sebab baju besi berat, kalau tak lari dibunuh. Lalu mereka cabut baju besi, mereka pun lari, tinggalkan pedang. Sebab pedang pun berat juga. Lalu bila mata-mata orang munafik melihat, wah, harta, mereka pun duduk sembunyi-sembunyi pergi ke kemah musuh, tengok, wow, macam-macam dalam tu. Seorang pula kata, ulala dalam tu. Lalu orang hati orang munafik, dia tidak ada ketulusan, dia mahu itu, tapi mereka tak boleh mengambilnya, tertahan. Sebab perang belum selesai, sebab Nabi larang jangan ambil sehingga selesai dulu. Kalau mereka ambil, tahu itu orang munafik ambil. Orang perang dia ambil harta. Bila dah selesai itu semua, Rasulullah perintah bawa semua apa yang mereka tinggalkan, di mana ada ghanimah, apa yang ditinggalkan oleh musuh. Allah haramkan orang munafik ikut sertanya perperangan, menunjukkan harta ghanimah haram buat mereka. Lalu Rasulullah bagi sahabat, Nabi ada mukjizat. Dia Nabi, dia Rasul. Yang datang orang mukmin, yang datang orang munafik. Datang orang mukmin, Nabi bagi harta. Ambil pedang ni, ambil baju besi ni, ambil perisai ni. Itu semua berharga. Lalu datang orang munafik, Ya Rasulullah, oh lidahnya, Ya Rasulullah, bahagia itu. Tapi kata, pergi kamu. Datang yang lain, pergi kamu. Ayah ni, ambil. Pergi kamu. Sebab Rasulullah dalam Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Nabi diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang munafik datang kepada kamu, kamu dapat mengetahui dengan wajah dia. Nabi kerana mukjizat, malah musuh orang munafik, malah dia bukan daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah buah mereka. Maksud buah ni kesan daripada apa yang mereka lakukan. Maknanya mereka tidak dapat bahagia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kata ulama-ulama, siddiq ini dia jujur dengan kehidupan duniawinya, sehingga dia jujur mahukan ukhrawinya. Kamu mahu dunia ke akhirat? Mahu dua-dua dalam.
dua-dua lah mahu. Sebab kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi apabila seseorang itu mahu dunia meninggalkan akhirat, dia tidak sedih. Walaupun dia katakan mahunya syurga, tapi dia tidak membina ni ilmu, membina ni amal untuk ke syurga Allah, mana dia tidak termasuk orang yang sedih di situ. Dia tidak membina ketulusan pada hati. Selain daripada itu, kata ulama, ini agak berat sikit, agak halus rohanian. Seseorang tidak akan dapat mencapai maqamnya sedih selagi mana dia mencintai dunia lalu dimasukkan dunia dalam hati dan jiwa. Dia tak akan dapat. Kerana dunia Allah yang bagi, ditetapkan pada takdir, qada dan qadar. Mustahil kita dapat keluar daripada dunia. Mustahil. Makan tu di dunia, minum di dunia, tidur, berjalan ke sana kemari, hiburan, apa yang dilihat semua di dunia. Mustahil kita dapat keluar daripada itu semua. Mustahil. Hanya saja kita diajar, jangan sampai dia masuk dalam hati. Seorang-orang mahu memiliki dan hidup selama beribu tahun. Lalu bila seseorang masih memiliki duniawi hub, cinta, dia bawa masuk dalam pada dunia tadi, maka menyukarkan baginya untuk membina sifat siddiq tadi. Ini kehalusan yang sudah tasawuf, kata ulama-ulama kita. Lalu bagaimana merawatnya kembali? Caranya adalah mujahadah. Dia bersungguh-sungguh mengeluarkan. Tidak rugi buat dia pun, kerana yang dia masukkan dalam hati adalah hubbul mal, hubbul dunia. Lalu tidak rugi kalau dia bawa keluar, bahkan memberi manfaat yang besar buat dia. Membawa manfaat yang besar buat orang-orang yang berjaya mengeluarkan kecintaan dia terhadap duniawinya itu, bahkan tidak membawa kepada kerugian. Seperti mana contoh bagaimana cara kita nak mengeluarkan sifat hubbul dunya, cinta dunia dalam diri kita. Tidak lain, hubbul dunya sifat madhumumah, sifat tercela. Lalu bagaimana kita nak mengeluarkannya? Maka beramal dengan sifat mahmudah. Caranya sedekah. Seperti mana dalam Quran disebut oleh Allah, orang yang sifat bakhil adalah dua. Yang pertama, dia mahu memiliki, lalu dia memperoleh, lalu dia simpan dalam hati, dan dia mencintai dunia tadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat wa anfiqu fi sabilillah. Allah menguji mereka. Ini saya cerita orang Islam. Wa anfiqu fi sabilillah. Kamu kena infak di ada jalan Allah, mana jalan Islam. Lalu mereka menyembunyikan, bersifat kedekut dan bakhil. Maka inilah melekatkan ke lagi dia sebagai orang yang mencintai dunia tadi, duduk dalam hati itu. Lalu apabila tersedar dengan sifat madhumumah ini, tercela ini, dia perlu kembali kepada mahmudah. Cara dia, maka dia mengeluarkan sifat bakhilnya, lalu dia bersedekah, meringankan tangan untuk membantu. Itu dia cara dia. Kalau sekiranya benar-benar dia mencintainya, dia tidak akan pernah mengeluarkannya. Tapi oleh kerana dia lebih mencintai ukhrawi, akhirat, lalu dia mengeluarkannya adalah untuk bahagian kejayaan dia di akhirat kelak. Selain daripada itu, sidik daripada talabul ilmi, menuntut ilmu. Ketulusan dia sewaktu dia menuntut ilmu juga perlu adanya as-sidik, maknanya kejujuran dalam menuntut ilmu. Dan kata ulama tasawuf, seseorang itu tidak ataupun belum mencapai kedudukan orang yang disebut sebagai talabul ilmi, sehinggalah dia perlu melepaskan diri dia daripada sifat kehambaan terhadap dunia ini. Maknanya sifat kehambaan dan dunia atas bahasa tasawuf, kalau kita
syarahkan secara ringkas adalah hatinya, jiwanya lebih berminat untuk menguruskannya, meninggalkan amal kebaikan. Dan dulu orang ini tidak akan sampai kepada talibul ilmi, sebab kejujuran datang orang yang talibul ilmi dengan niat ketulusan untuk menghilangkan, menjauhkan dia daripada sifat jahil, sifat bodoh ataupun seumpama. Itu bahasa kata Nabi, apabila datang di antara kamu untuk ilmu, maka katakan padanya ahlan ya talibul ilmi. Sebab apa? Kedudukan talibul ilmi, orang datang dengan kejujuran, keikhlasan, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat istimewa. Hadis sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, memberi cahaya kepada wajah-wajah mereka yang datang menuntut ilmu. Ini di akhirat. Dia datang di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya di akhirat. Nanti insya-Allah itu sambung lagi, itu syarah daripada saya dan masuk dalam kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka